Okey, kelas selamat pagi. Assalamualaikum. Semua boleh dengar ya? Waalaikumsalam, Salam, Madam. Madam. Salam, Madam. Okey. Tadi awak punya kelas habis pukul berapa tadi? Pukul 10? Okey. Boleh kita start Boleh. Okey, baik. Kita start hari ini kita akan bincangkan soalan pasia, topik 3. Tapi sebelum kita bincangkan pasia, sebab ada ramai juga tanya soalan nombor 25 ni soalan tutorial. Okey, untuk soalan nombor 25 tutorial, saya rasa untuk expand tu tak ada masalah. Kan, expand sehingga x cube. Okay, masalahnya apabila dia suruh substitute x equal to 1/25 and we need to evaluate set 2. Nak dapat set 2 tu masalah. Okay, jadi expansion tu tak ada masalah, jadi saya guna jawapan ni teruslah Expansion tu saya harap semua okey. Okay, lepas kita expand, kita akan cari dia punya validity. Okay, ini adalah dia punya validity. Yup. Ini kelas apa ni? Lain saya tak share lagi ke? Belum. Okey, kelas F belum. Okey, kelas Hayat saya dah share? Okey dah. Okey, bagus. Sekejap ya. Okey, lupa pula saya nak tanya. Okey, so nampak ya yang saya share ni soalan nombor 25. Saya ulang semula lah macam ni. Nampak, Madam? Tak nampak soalan ni? Soalan tutorial nombor 25. Sekejap dia kadang-kadang dia lambat sikit. Okay, modul Hayat boleh nampak Ini saya check entire screen Share lagi. Okay, Hayat nampak? Sekejap, dia tengah pusing. Dia nampak. Alright. Okay, physical boleh nampak saya share soalan? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay, saya nak bincangkan dulu soalan tutorial nombor 25. Okay, kat sini mula-mula kita kena expand 1 minus 7x set sehingga x cube. Kemudian dia suruh cari validity. Okay, yang first part tu saya rasa tak ada masalah. Jadi saya guna jawapan je lah Saya ambil jawapan je. Iaitu expansion tu kita akan dapat yang ni. Iaitu 1 minus 7/2x minus 49. Inilah. Okay, ada masalah tak nak expand ni? Tak ada Okay, untuk validity kita akan ambil yang ni. Okay. 7x mestilah less than 1, betul? Tetapi kita dah belajar dulu masa chapter 2, kalau absolute A negatif, ini sama juga dengan absolute A sahaja. Kan? Betul tak? Betul Jadi oleh kerana sini ada negatif, awak nak abaikan sahaja pun boleh. Jadi dapatlah absolute 7x less than 1. Kemudian buka absolute ni ataupun buka modulus ni, kita akan dapatlah x tu between negative 1/7 to positive 1/7. Okay, saya rasa itu okey.
Masalahnya dekat sini, dia suruh substitute X equal to 1/25. Kemudian kita nak evaluate set 2. Okay. Jadi apa kita buat? Kita gantikan X equal to 1/25 ke dalam expansion kita. Sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Semua X lah kita substitute. Jadi bila saya substitute, 1 minus 7 set sama juga dengan 1 minus 7/2 1/25 minus 49/8 squared minus 343/16 1/25 cube. Okay. Kemudian left hand side ni kita kena tukarkan dia sehingga kita dapat set 2. Okay, jadi saya samakan denominator. Jadi 1 tolakkan dengan 7/25 dapat berapa Kita akan dapat sama juga dengan 18/25. Sebelah kanan pula, alamak. Okay, cuba tekan sebelah kanan dapat apa Squared minus okay, sebelah kanan dapat berapa? 0.848828. Dapat tak? Dapat, madam. Okay. Kemudian sebelah kiri tu kita kena pecahkan sampai dapat set 2 Jadi 18 tu sama juga dengan 9 times 2. Sama juga dengan 0.848828. Okay, kemudian kalau saya pecahkan dia, saya akan dapat 3 set 2/5. Sama juga dengan 0.848828. Kemudian saya jadikan set X ni, set X, set 2 sebagai subjek, saya tak nak 3/5. Jadi macam mana saya nak buat 3/5? Kita bawa ke sebelah kanan. Dia dapatlah times 5/3. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Boleh. Jadi kita dapatlah value of set 2 ni. Okay. Jadi kalau tak ada masalah, saya pergi pada soalan parsial. Okay, dah cuba belum soalan parsial? Baru sikit. Okay. Soalan nombor 1 rasa okey tak? Number 2 Okay, nombor 2 kita diberi 1/3 minus x cube. Okay, ini sama juga dengan kita bawa dia ke atas Ya. Okay, sekarang kita bincangkan soalan parsial number 2. Kita nak expand 1/3 minus x cube. Okay, mula-mula kita bawa dia ke atas. Sekarang baru kita nampaklah sekarang power dia adalah negatif. Di negatif, kita kena gunakan 1 plus tu kan. Jadi first step kita jadikan depan ni 1 Jadi kita akan buat apa? Kita akan keluarkan 3.
Di sini 1 minus x over 3. Negative 3, negative 3. Okay, 3 power negative 3 dapat berapa ya? Okay, jadi ini sama juga dengan 1 over 27. Yang sebelah sini je lah kita expand. Kita dapat 1 plus negative 3 multiplied with negative x over 3. Dia nak sampai x cube di plus negative 3 tolak 1 negative 4 over 2 factorial negative x over 3 squared. Okay, baru dapat kuasa 2. Jadi satu lagi term lah. Negative 3, negative 4, negative 5 over 3 factorial negative x over 3 cube. Okay, oleh kerana expansion tu belum complete, kita letaklah plus dot dot. Okay, lepas tu bila kita simplify, jadi 1, sini ada negatif, dengan negatif dapat positif. 3 kita boleh cancel out, tinggal x sahaja. Okay, sini ada negatif, sini ada negatif jadi positif. Negatif ni pun kalau kita kuasa 2 dapat positif juga jadi plus lagi. Lepas tu kalau kita bahagikan, sini 2 2 factorial sama juga dengan 2. Jadi 4 over 2, guna calculator je lah dapatlah 2 over 3 x squared. Plus, okay, sini ada negatif, sini ada negatif dapat positif. Ada negatif lagi kan? Tapi sini x cube dapat negatif. Jadi negatif ni dengan negatif ni dapat positif jugalah. Okay, lepas tu kita simplify, jadi kita dapat 10 over 9 cube plus dot 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 dot. Okay, lepas tu baru kita darabkan dengan 1 over 27 tu lah. Boleh ke? Expand sahaja dulu. Ya. Yeah. Record? Okay, ada masalah ke? Okay, saya calculate betul Okay, madam. Betul tak saya calculate tu? Kadang-kadang saya ni calculate yang juga 27 kali. Betul Madam, Ya. bukan yang x cube tu 10 over 27 ke? 27. Sekejap 2, betul, 7. 3 cube. 27 Okay, thank you. Okay, lepas tu dia suruh cari validity tu tak? Okay, soalan mention tak? Okay. Mana soalan dia tadi? Okay, sekarang kita expand. Lepas tu dia nak, bila expansion tu valid, dia suruh cari validity lah. Okay, validity saya ambil warna merah. Okay, jadi kita expand gunakan yang ni Jadi validity saya ambil x over 3 less than 1. Jadi x tu mestilah between negative 3 to positive 3. Itulah dia punya validity. Okay, seterusnya soalan juga minta approximation of 1 over 2.9 cube. Jadi itu saya dah terangkan apa kita buat. Okay, kita akan samakan 1 over 3 minus x cube sama juga dengan 1 over 2.9 cube. Kalau nak selesaikan pun boleh ataupun lebih mudah saya rasa kita compare sahaja dalam. Jadi 3 minus x equal to 2.9. Jadi x sama juga dengan 0.1. Okay, adakah 0.1 termasuk dalam validity? Ya. Okay, jadi oleh kerana dia valid, baru kita substitutekan lah. X tu sebelah kanan, dalam semua X sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Macam tadi tu lah, ulang je proses yang sama. Boleh? Boleh, madam. Okay.
Boleh. Kemudian saya nak terangkan soalan number 5. Soalan ni panjang sikit soalan nombor 5 ni. Okay, number 5, kita diberi fx equal to 1 over 1 plus x. Kemudian dia suruh expand fx tu. Jadi kita expand yang tu lah. Okay, kita bawa dia ke atas. Kemudian power dia sekarang negatif. Depan ni memang dah 1, jadi kita terus expand je lah. Dia. Okay. Okay. Okay, soalan nombor 5 kita kembangkan. Lepas tu, itu kita punya second term. Third term kita negative 1, kemudian minus 1, negative 2 over 2 factorial. Kemudian x squared. Okay, nak dapatkan satu lagi term pun boleh. Jadi negative 1, negative 2, negative 3 over 3 factorial x cube. Tapi soalan nak sampai berapa Okay, dia suruh juga include x power n. Okay, macam mana kita nak tunjukkan x power n Okay, saya biarkan dulu, saya cuba simplify sikit. Okay, ini 1 minus x. Kemudian sini dapat plus x squared. Kemudian minus x cube. Plus dot dot dot. Okay, boleh faham ke apa yang saya buat sekarang ni? Boleh saya buat dan saya simplify. Sekarang soalan juga suruh cari x power n. Okay, saya nak cari yang ni. Saya tengok balik yang kita dah dapat tadi. Okay, boleh tak kenal pasti yang ini geometric ataupun arithmetic sequence? Okay, ada siapa-siapa nak cuba? Yang saya dah dapat ni 1 negative x plus x square minus x cube ni geometric ataupun arithmetic progression? Geometric. Okay, jadi kita sekarang dah kenal pasti bahawa dia adalah geometric progression. A kita adalah equal to 1, R kita equal to negative x. Okay, oleh kerana kita nak dapatkan sebutan ke n, maksudnya saya nak dapatkan Tn. Okay, Tn sama juga dengan A, R minus 1 kan? Okay, jadi apabila saya gunakan rumus ni, Tn sama juga dengan A kita 1, R, n minus 1. Dia dapatlah R, n minus 1. Apalah R minus 1 lah? R kita dah dapat tadi negative x. Ya, negative x. Okay, tapi ini adakah sama dengan soalan nak? Adakah soalan nak power n minus 1? Tak, dia nak power berapa tadi? Power n. Jadi untuk mendapatkan x power n, kita akan buat apa? Kita ambil lah dia punya sebutan seterusnya kan? Betul tak? Baru kita dapat power n. Boleh ikut ke setakat ni? Madam, Yep. shouldn't we expand GX as well? GX. GX which one? Oh GX. Oh GX pun betul. Kita kena expand tapi itu nanti dulu. Okay. Kita expand fx dulu. Okay, setakat ni ada masalah tak nak dapatkan ni? Ya. Madam. Madam, can repeat again? Repeat gini ya. Saya ulang balik semula. Okay. Kita tengok balik soalan. Okay, soalan mula-mula dia suruh expand fx. Okay, jadi expansion tu saya rasa okay. Sampai sini okay. Cuma tak ada masalah nak expand. Tetapi selain daripada expansion, soalan juga minta sehingga x power n. Ini masalah saya sekarang. Saya nak dapatkan x power n. Jadi,
Saya kenal pasti dulu yang setelah kita expand ni tadi, ini adalah geometric progression. Di mana A kita adalah equal to 1, R sama juga dengan negatif X. Itu okey Oleh kerana kita nak X power N, jadi kita nak dapatkan Sn lah. Sn. Tn bukannya Sn Tn sama juga dengan A Rn minus 1. Jadi kita gantikan A kita 1, R kita negatif X power N minus 1. Tetapi bila saya simplify, saya dapat negatif X to the power of N minus 1. Yang ini bukan yang soalan nak Soalan nak X power N. Jadi untuk dapatkan X power N, saya ambil dia punya next term, iaitu Tn plus 1. Jadi bila saya gantikan sini, N plus 1, kemudian tolakkan dengan 1, sebab tu kita dapat power N sahaja. Oleh kerana soalan nak X power N tu, mana ni? X power N, soalan yang B pula dia nak coefficient. Jadi oleh kerana dia nak coefficient, jadi saya terus pecahkan dia kepada negative 1 to the power of N, X pun power N. Baru saya dapat sini negative 1 N, X, N plus. Okey ke? Okay, madam. Ya. Kalau soalan nak X power N, masih boleh je kalau kita nak buat yang before tu sampai X kuasa 2 je. Kalau awak buat kuasa 2 sahaja, kadang-kadang kita tak berapa nak nampak lah dia punya pattern tu geometrik ataupun arithmetic. Kalau dia kata expand sahaja, kita akan buat at least 3 terms. Paling kurang pun 3 term. Boleh? Kemudian baru saya expand GX. Ini GX kita, iaitu 1 over 2 minus X. Kemudian kita bawa dia ke atas, dapatlah 2 minus X negative 1. Kemudian kita expand, oleh kerana power dia sekarang negatif, kita akan gunakan formula iaitu depan tu mesti jadikan 1. Jadi 2 minus 1, 1 minus X over 2, negative 1. Lepas tu kita expand lah yang ni. 2 power negative 1 equal to 1 over 2. Expand yang ni pula kita dapat 1 plus negative 1, negative X over 2. Plus negative 1, negative 2 over 2 factorial, negative X over 2 squared, plus, saya buat satu lagi term lah Jadi negative 1, negative 2, negative 3 over 3 factorial, negative X over 2 cube. Plus dot dot dot. Untuk soalan ni juga kita kena dapatkan X containing X power N. Jadi macam tadilah. Saya simplify dulu. 1 over 2. 1 plus X over 2 plus X squared over 4 plus X cube over 8. Macam tadi saya dah dapatkan X power N. Cuba kenal pasti sikit. Yang ini geometrik ke arithmetic. Ataupun kalau awak kembangkan dulu pun lagi elok lah sebenarnya. Sebab nanti takut tertinggal yang constant depan ni. Jadi 1 over 2 plus X over 4 plus X square over 8 plus X cube over 16 plus dot 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 dot. Dah tak ada kurungan lah kan, dah kembang kan. Sekarang cuba kenal pasti yang telah kita dapat tu geometrik ataupun arithmetic. Ini. Nak dapatkan term seterusnya kita tambah ke kita darab? Darab. Jadi kalau darab biar geometric progression. Yes, correct. A kita sama juga dengan 1 over 2. R sama juga dengan X over 2.
Okay, jadi Tn equal to A kita 1 over 2, R kita X over 2, N minus 1. Okay, yang ini pun kalau saya simplify, saya dapat X power N minus 1. Okay, macam tadilah saya ambil kita punya next term. Jadi 1 over 2, X over 2, N. Okay, baru saya tahu untuk X power N, kita akan dapatlah, okay, kat sini kita dah keluarkan setengah jadi sebab tu sini kita ambil X over 2 power N je lah. Bila ini pun sama ini pun setengah tu kat depan, jadi sini X over 2 power N. Okay, bila kita dah kembangkan baru kita dapat 1 over 2 X over 2 N plus. Okay, boleh faham ke setakat ni? Boleh madam. Boleh Okay, cuma ya. Saya kurang faham. Kita minta X power N tapi X over power N. X over 2 power N. Maksud tak pernah kalau ada orang tu tak sampai X power N. Okey, awak punya jawapan dalam bentuk mana? Yang ni ke ni? Kalau setengah tu dah difaktorkan, jadi yang ini sepatutnya X over 2 power N sahaja. Okay, yang bawah ini pula apabila saya dah expand. Bila kita dah expand, sebab tu saya adakan 1 over 2. Okey ke? Jadi kalau kembangkan ni darabkan ni, kita akan dapat yang sama lah yang ni. Okey, tengok jawapan awak dalam bentuk mana. Yang di factorize ke? Yang telah kita expand. Okey. Baik. Okey, seterusnya, panjang soalan ni. Kemudian dia suruh estimate the value of 1.9 by using expansion of gx. Okey. Buat dekat page lain lah Okey, gx tadi kita dah expand sama juga dengan, saya tengok jawapan je lah gx sama juga dengan jawapan belakang dia bagi 1 over 2 1 plus x over 2 plus x over 2 squared plus. Okay, yang ini untuk soalan ni, jawapan ni oleh kerana ada setengah dekat depan ni jadi sebab tu sini 1 over 2 tak ada. Bila awak expand, adalah. Okay, kita nak evaluate apa sekarang 1.9. Okay, tetapi yang ni oleh kerana nak cari expansion jadi kita kena cari dia punya validity. Okay, jadi saya tengok balik saya punya gx tadi. Yang ni. Okay, kita expand yang ni kan. Okay, jadi kita ambil absolute ni mestilah less than 1, jadi negative 2, x2 positive 2. Okay, jadi ini dia punya validity lah. X2 mesti di antara value ini. Okay, jadi kita tengok kita punya expansion tadi. Mana pula saya buat ini. Okay, jadi kita tahu x2 mestilah di antara 2 to negative 2. Okay. Lepas tu baru saya cari dulu value of x, iaitu saya akan ambil 1 over 2 minus x equal to 1 over 1.9. Okay, ataupun kita compare je lah nilai ni 2 minus x equal to 1.9, jadi x equal to 0.1. Okay, adakah 0.1 termasuk dalam kita punya validity? Ya. Jadi kalau ya, kita boleh substitute lah semua x dengan 0.1. Jadi 1 over 2 minus 0.1 equal to 1 over 2, 1 plus 0.1 over 2, 0.1 over 2 squared, 0.1 over 2, ni n lah, n.
Dia suruh evaluate. Evaluate tak payahlah ni. Ya. Ni tak adalah Okay, sampai expansion kita je lah. Okay. Boleh? Dekat ni? Boleh. Boleh madam. Okey. Kemudian soalan B, dia kata dengan menggunakan kita punya expansion tadi kita akan refer kepada x power n sahaja. Dia punya coefficient of x power n. Kita akan tambahkan dia punya coefficient bagi fx dan juga gx tu. Kita kena show lah dapat negative 1 power n plus 1 over 2 n minus 1. Okay. Jadi tadi kita dah expand saya ambil jawapan je lah tadi. Okay, kita dah expand fx kita sama juga dengan ini jawapan dia. Okay, gx pun kita dah expand tadi iaitu equal to, kalau saya tengok jawapan belakang dia buat macam ni 1 plus x over 2 plus x over 2 squared plus x over 2 power n. Okay, tapi hati-hati untuk jawapan gx ni kena expand dulu baru kita dapat coefficient dia. Jangan lupa expand. X cube over 8. Okey. Katakan kalau kita diberi 2x squared. Okey, apakah coefficient dia? Coefficient bagi x squared itu apa? 2 saja Okey, inilah coefficient dia, betul? Betul ke? Betul Okey, jadi kalau saya refer kepada saya punya gx, apakah coefficient dia? Coefficient dia adalah negative 1 power n. Okay, kalau kita refer kepada gx, kita ada 1 over 2, x over 2, x over 2. Jadi yang ini pun saya kena ambil juga dia pun ada dia punya coefficient. Jadi yang ini saya pecahkan kepada 1 over 2 power n x power n. Jadi coefficient dia adalah 1 over 2 darabkan dengan 1 over 2 power n. Okay, jadi hx kita sama juga dengan coefficient fx kita negative 1 power n. Yang ini pula 1 over 2 power n. Cuma yang ni bila saya tengok 1 over 2, saya boleh combine dia kan. Saya dapat 1 over 2 n plus 1. Madam, Yep. on the expansion of gx though, where's x squared? Ini sepatutnya x square lah, ini x square, bukan x cube, sorry. Ya, betul. X square. Okay. Alright. Tapi ini belum dapat yang dia suruh show Yang dia suruh show sini 1 over 2 n plus 1. Okay, jadi saya pecahkan kepada 1 power n plus 1 over 2 n plus 1. Di 1 kuasa berapa pun kita akan dapat equal to 1. Baru kita dapat tunjukkan yang dia nak lah. Soalan ni memang pening sikit lah. Boleh? Okey, untuk soalan ni tadi saya expand sampai x cube Okey, ini saya expand sampai x cube untuk fx. Kemudian gx pun tadi sebenarnya saya expand sampai x cube kan, cuma jawapan belakang saja sampai x squared. Ni, bukan yang ni saya expand.
Ini. Okay, yang ni pun saya expand sehingga x cube. Tadi ada yang tanya kan? Sebenarnya saya expand sehingga x cube sebab soalan 5B ni dia nak x cube. Tapi dia suruh gunakan yang ni Okey. Dia suruh gunakan yang ni Jadi awak expand pun boleh ataupun nak gunakan yang ni pun boleh. Okay, faham ke saya cakap apa ni? Okey, untuk soalan yang seterusnya kita nak dapatkan koefisien bagi x cube. Yang mana yang lah saya gunakan? Yang ni ke? Bukan. Ini. Okey, soalan seterusnya kita nak dapatkan x cube. Okey, ini koefisien Jadi x cube kita, koefisien bagi x cube kita sama juga dengan gantikan semua n tu dengan 3. Kalau nak gunakan yang ni pun boleh. Dapatlah negative 1 cube plus 1 over 2 power 4. Yang tu paling mudah lah saya rasa. Okay, boleh? Soalan ni dekat 15 minit untuk terangkan. Okey, saya rasa kita boleh bincangkan satu soalan lagi kot. Okey, satu lagi soalan ada tak yang dah cuba yang dan ada masalah? Ada ke? Okay, kalau tak ada, saya bincangkan satu soalan yang ada ni lah tadi. Ini. Sebab ada apa? Inequality. Okay, kita bincang soalan tu je lah. Nombor 6 tu. Okay, kita keluarkan dulu maklumat yang diberi. Dia kata fifth term sama juga dengan 3125, 10th term 243. Okay, lepas tu ini adalah geometrik. Kita bagi T5 sama juga dengan 3125. Kemudian T10 sama juga dengan 243. Okay, jadi kita, ni baru saya keluarkan maklumat dia. Kemudian baru saya gunakan formula. T5 sama juga dengan AR4 kan. Ya, 25. Yang ini pula AR power 9. 243. Lepas tu sebenarnya kita buat persamaan serentak lah kan. Ya, ataupun kalau saya gunakan macam ni. R5 sama juga dengan 243. Buat persamaan serentak je lah. Okay, saya pecahkan 9 tu kepada 4, R kuasa 4 dan juga R kuasa 5. Kenapa saya pecahkan? Supaya yang ini saya boleh gantikan dengan yang ni lah. 3, 1, 2, 5. Ini pula 5. Okay, R5 sama juga dengan 243. ER power 5 sama juga dengan 243 over 3125. Okay, kita akan dapat sama juga dengan, tak boleh simplify Okay, kemudian kita ambil dia punya punca kuasa. Di ini sama juga dengan 3 over 5. Okay, ini soalan A.
Dia Dia ada secara macam mana boleh jadi ya. 3 over 5? Macam mana boleh jadi Oh, tiba jadi 3 over 5? Kan okay, maksudnya 243 bagi dengan 3,000 3125 betul. sini. Ah, Yang tu kan kita bagi ah. kita dapat jawapan. Kemudian yang 5 tu yang Punca kuasa. kuasa 5 tu apa? Punca kuasa Punca kan dia. kuasakan jawapan dia Ya. tu. Ya. Punca kuasa 5 Oh, Bukannya punca kuasa 2, punca kuasa 5. punca kuasa 5 untuk dia punya jawapan je lah. Ya. Baru dapat dia punya. Okay. Okay, jadi kita dapatlah R sama juga dengan 3 over 5. Okay, soalan ada suruh tak cari nilai bagi A? Tak ada kan? Dia cari R sahaja. Okay. Jadi kita biar macam ni lah. Okay, kemudian cuba awak tengok soalan B pula. Okay, soalan B dia suruh cari S infinity minus Sn over S infinity less than 0.02. Okay, saya nak buat ni Okay, kalau saya mudahkan dulu lah, ini boleh potong kan? Saya dapatlah 1 minus Sn over S infinity. Okay, 1 tolak. S infinity formula dia adalah A 1 minus Rn over 1 minus R. Ini A 1 minus R less than 0.02. Okay, sekarang nampak tak yang ini A over 1 minus R ni sama dengan yang bawah. Okay, bila sama jadi saya boleh cancelkan je lah. Jadi yang tinggal adalah 1 minus R power n less than 0.02. Okay, bila saya buka kurungan ni saya dapat 1 minus 1 habis. Yang tinggal adalah positif Rn. Okay, sekarang baru saya gantikan R kita iaitu 3 over 5. Okay, kemudian kita logkan dia kan. Jadi log n, log 3 over 5, ini log 0.02. Okay, lepas tu kita buat apa? Adakah kita terus bahagi? Ya betul. Kita kena tahu dulu value log 3 over 5 tu berapa kan. Jadi log 3 3 over 5. Okay, kita akan dapat satu nilai yang negatif. Okay, jadi bila kita dapat nilai negatif, kita tahu sign dia kena berubah. Okay, jadi barulah kita evaluate log 0.02 bahagikan dengan log tak dapatlah pula. Tak tersalah tekan. Dapat berapa 7.6. Ya, saya kalau tekan kaki itu ni memang slow lah. 3 over 5. Dapat apa? 7.658. Okay, jadi oleh kerana n tu adalah bilangan term jadi n kita sama juga dengan 8. Okay, kalau awak tak evaluate, kita tak tahu nilai berapa kan. Okay, kalau daripada sini, dia terus bahagi, dia akan dapat n less than 7.658. Tanda dia less, jadi sepatutnya dia kena pilih 7. Kat sini salah Jadi sebab tu kita kena evaluate ni dulu berapa. Jadi oleh kerana dapat negatif, jadi negatif bawa ke sebelah kanan, jadi kita tukar sign menjadi greater than
Sebab tu jawapan dia adalah n equal to 8. Tapi saya rasa soalan kuliah pun dah ada kot ni. Boleh? Boleh madam. Boleh. Bagus. Ada soalan tutorial ke ni? Soalan tutorial pasir semua dah cuba dah ke? Masih belum semua. Okey. Jadi saya nak cuba dulu soalan ni. Hari Isnin mungkin saya akan bagi satu extra question. Okey, saya bagi satu soalan tambahan. Kemudian kita terus bincangkan. Soalan tambahan tu saya bagi je. Patut cuba lepas kelas tu. Kemudian saya teruskan dengan chapter 5. Sebab awak punya assignment pun termasuk chapter 5 kan? Chapter 5 pula. Chapter 4. Sorry. Kan? Okay, jadi hari Isnin kita bincangkan matrices. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Okay, siapa yang masih ada soalan boleh tanya melalui Telegram ya. Baik madam. Thank you madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you madam. Silakan. Bye. Bye. Madam.